Mudah-mudahan amalan ibadat puasa dan segala amalan kebaikan yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan itu diterima oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda sebagai saham akhirat untuk kita. Selain daripada ganjaran pahala yang kita pohon dan harapkan juga, kita mengharapkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita yang lalu, sama ada disengajakan ataupun tidak sengaja, diampun oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kehendak hadis Nabi SAW ini dapat kita bersama memperolehi. Sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dzambi." Maksudnya, sesiapa yang mendirikan Ramadan hal keadaannya beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Taala, nescaya Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu. Bertuah dan beruntung sekali bagi mereka yang telah mengambil peluang kesempatan di atas keagungan dan keistimewaan bulan Ramadan yang mubarak dengan melaksanakan ibadat puasa Ramadan di siang hari dengan mengikut kehendak-kehendak dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak, di samping melakukan ibadat-ibadat yang lain di waktu malamnya. Baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada umatnya dengan maksudnya, terdapat puluhan manusia yang melakukan ibadat puasa tetapi sayangnya tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah Taala, dan hanya mereka itu mendapat lapar dan dahaga saja. Ingatan ini ditujukan kepada mereka yang berpuasa dalam keadaan mereka tidak mengikut kehendak dan falsafah ibadat puasa itu. Oleh itu, ibadat puasanya tidak berfungsi dan tidak mendatangkan apa-apa kesan baik dalam kehidupan mereka. Untuk perhatian dan ingatan kita bersama, berikut ini diperturunkan falsafah yang terkandung di dalam ibadat puasa ataupun dengan perkataan lain, kesan baik setelah ibadat puasa itu dilakukan. Yang pertama, jiwa ikhlas akan bertambah dari semasa ke semasa. Yang kedua, terbitlah kesedaran dan keinsafan serta timbul keadilan dan perasaan timbang rasa kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, hidup jiwanya supaya lebih berdamping diri dengan Allah dan kekuasaannya. Yang keempat, hiduplah sifat peri kemanusiaan yang sejati dalam dirinya. Yang kelima, bersifat dalam sebahagian waktu dengan salah satu sifat malaikat, iaitu tidak makan, tidak minum. Keenam, menyerupakan diri dengan orang yang mukrabin, iaitu orang-orang yang menahan diri dari menuruti syahwat keduniaan. Yang ketujuh, membiasakan diri dengan sifat sabar dan tetap menahan kesukaran serta menguatkan kemahuan dan jiwa-jiwa, kerana orang yang sedang berpuasa memberatkan diri untuk menjauhkan nafsu dari segala yang diinginkan olehnya, seperti makan, minum, mendekati isteri serta menolak segala bencana nafsu syahwat dengan penuh keteguhan hati dan kesabaran. Yang ke-8, memperingatkan diri kita bahawa kita adalah hamba Allah yang sangat hina dan sentiasa berhajat kepada Allah SWT. Kerana dalam kita berpuasa terasa benar oleh kita kepada makan dan minum. Orang-orang yang sedang berhajat kepada sesuatu itu tunduk dan habiskan diri kepada yang memberi, menghambakan diri kepada yang memberi.
Yang kesembilan, menjaga diri dari terjatuh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Yang kesepuluh, menggerakkan kepada orang yang berada untuk menolong orang-orang yang papa dan miskin. Kesembilan, menanam rasa sayang dan kasihan belas kepada orang fakir miskin, anak-anak yatim dan kepada orang-orang melarat hidup-hidup. Ke-12, membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Ke-13, menyuburkan dalam jiwa kita kekuatan menderita bila kita terpaksa menderita, dan menguatkan kemahuan dan kehendak kita, dan meneguhkan azam dan semangat. Semoga dengan tazkirah ini dapat memberi kita peringatan dan pengajaran dalam kehidupan kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah.